Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saripun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Sidang akhbar untuk menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri semalam dihadkan kepada 20 orang untuk mematuhi PKPB. Sidang akhbar yang dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan untuk menyatakan sokongan kepada kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal di Kota Kinabalu semalam dihadkan kepada 20 orang sahaja bagi mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang sedang berkuat kuasa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, tidak timbul isu hanya jumlah yang hadir sahaja yang menyokong, manakala yang gagal hadir pula dianggap sebagai tidak menyokong kerajaan Sabah seperti yang ditularkan pembangkang. Tegas beliau bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, maka hanya jumlah tersebut yang hadir dan cukup kerana telah mempunyai wakil daripada semua parti komponen Pakatan Harapan Sabah, Parti Warisan Sabah dan APKO. Berdasarkan kehadiran ini sebenarnya jelas membuktikan bahawa keempat-empat parti yang menjadi komponen dalam pentadbiran negeri Sabah kekal kukuh dan utuh dalam menyokong kepimpinan Datuk Seri Muhammad Shafie sebagai Ketua Menteri, khususnya dalam perjuangan untuk mengembalikan semua hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini. Semalam satu sidang akhbar diadakan oleh kesemua pemimpin berkenaan diketuai Datuk Seri Madius merangkap Presiden APKO dan Ketua Whip Kerajaan Sabah bagi menafikan kabar angin kononnya beberapa adun akan berpaling tadah. Antara pemimpin tinggi yang hadir adalah Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah, Datuk Christina Liu, Pengerusi DAP Sabah, Datuk Frankie Poon, Naib Presiden Warisan Datuk Jaujan Sambakong dan Datuk Jun Swong serta pemimpin-pemimpin lain. Bagaimanapun jumlah kehadiran yang tidak ramai dimanipulasi oleh pembangkang, kononnya Datuk Seri Muhammad Shafie tidak mendapat sokongan. Datuk Seri Madius berkata pengurusan hotel yang menjadi lokasi sidang akhbar turut mengingatkan bahawa hanya 20 orang dibenarkan untuk mematuhi SOP bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Justru katanya setiap wakil rakyat turut mematuhi SOP tersebut seperti mengamalkan penjarakan sosial dan menggunakan pensanitasi tangan demi keselamatan. 111 daripada 232 pelajar institusi pengajian tinggi dari Semenanjung yang tiba di Labuan semalam diarahkan menjalani kuarantin di dua pusat kuarantin di Institusi Latihan Perindustrian Labuan dan Pusat Giat Mara. Mereka yang ditempatkan di pusat kuarantin kebanyakannya datang dari zon kuning dan merah COVID-19 di Semenanjung. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Labuan Dr. Ferry Akmal Osman berkata kesemua pelajar itu telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan ujian swab sepenuhnya oleh Jabatan Kesihatan sebaik tiba di lapangan terbang Labuan kira-kira 12.30 hari semalam. Beliau berkata 95 pelajar dihantar ke pusat kuarantin di Pusat Giat Mara dan 16 orang di ILP. Manakala 121 lagi akan dikuarantin di rumah sekurang-kurangnya selama 14 hari. Individu bukan warga Sabah yang ingin memasuki negeri ini harus mendapat kebenaran daripada Jabatan Ketua Menteri terlebih dahulu. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi memaklumkan perkara tersebut susulan terdapat banyak soalan mengenai prosedur untuk orang awam yang ingin memasuki ke negeri ini bagi tujuan perkhidmatan penting dan urusan rasmi sepanjang tempoh krisis COVID-19. Individu bukan warga Sabah yang ingin memasuki negeri Sabah bagi urusan rasmi diingatkan untuk mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Ketua Menteri dengan mengisi borang kelulusan khas masuk secara dalam talian. Dr. Christina berkata penyediaan dokumen yang berkaitan dan keputusan ujian COVID-19 akan melancarkan urusan kemasukan ke negeri Sabah. Walau bagaimanapun, beliau berkata dengan pergerakan skala besar orang awam yang akan balik ke Sabah dalam masa yang singkat, aktiviti kawalan dan pencegahan di pintu masuk sama ada di darat, udara dan laut telah dipertingkatkan. Ini untuk mengelakkan kejadian jangkitan COVID-19 yang dibawa masuk dari luar negeri Sabah.
Tambahnya, bagi memutuskan rangkaian COVID-19, semua individu yang akan balik ke Sabah diingatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka pada setiap masa, termasuk mengamalkan kebersihan tangan dan etika batuk yang betul. Beliau berkata meskipun Sabah tidak melaporkan kes baharu selama 2 hari berturut-turut, perintah kuarantin bagi semua individu yang balik ke negeri ini adalah satu langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan gelombang kedua COVID-19. Katanya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah masih giat melaksanakan aktiviti bersasar secara aktif dalam kalangan golongan berisiko di semua daerah bagi memastikan tidak berlaku penularan jangkitan COVID-19 tempatan. Seorang lelaki tempatan ditahan kerana dipercayai cuba menyelundup 6 tong gas LPG ke Indonesia di perairan Batu Tiga Tawau semalam. Dalam kejadian jam 9.45 pagi itu, suspek 33 ditahan pasukan polis marin yang melancarkan ops benteng COVID ketika menaiki sebuah bot laju dalam keadaan mencurigakan dipercayai menuju ke sempadan perairan negara. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Fajir Ali berkata selepas diperiksa pihaknya berjaya menemui 6 tong gas LPG yang disembunyikan di dalam bot berkenaan. Suspek gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran pemilikan tong gas itu daripada kementerian dan mana-mana agensi kerajaan berkaitan, sekaligus menguatkan dakwaan suspek cuba menyelundup barangan bersubsidi ke negara jiran. Suspek ditahan dan semua tong gas, perahu dan enjin yang dianggarkan bernilai lebih RM21,000 dirampas bagi membantu siasatan. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya dilanggar sebuah kereta pacuan 4 roda di Batu 4, Jalan Utara Sandakan 9.20 malam tadi. Mangsa Muhammad Ridwan bin Datun, 37, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah, manakala pemandu pacuan 4 roda tidak mengalami kecederaan. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata, mangsa dipercayai menunggang motosikal bersendirian dan sedang menghala ke Bandar Sandakan sebelum motosikalnya dilanggar pacuan 4 roda itu. Katanya pemandu kereta pacuan 4 roda yang berusia 28 tahun sudah ditahan untuk siasatan lanjut dan diambil sampel darah bagi ujian kandungan alkohol. Mayat mangsa diantar ke Hospital Duchess of Kent untuk diberi siasat sebelum diserahkan kepada ahli keluarga. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita malam ini. Bagi pihak seluruh kru penerbitan Bonitri TV, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia.